Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Tuan Hakim yang arif, lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Wahai kawan-kawan, marilah dengar cerita kisah pembukaan Mekah. Tajuk cerita, wahai kawan-kawan, janganlah leka, marilah renung sedalam-dalamnya. Para hadirin yang dirahmati Allah, sejak berhijrah ke Madinah, orang-orang Islam tidak dapat kembali ke Mekah akibat permusuhan yang dilakukan orang-orang musyrikin Quraisy. Namun hati mereka tetap merindui Mekah, khususnya Kaabah yang menjadi kiblat dalam solat setiap hari. Maka pada tahun ke-6 Hijrah, baginda Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Islam untuk membawa mereka untuk mengerjakan haji buat pertama kali di Mekah. Namun, setelah tiba di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, perjalanan mereka itu telah disekat oleh kaum musyrikin Quraisy. Orang-orang Islam tidak dibenarkan untuk memasuki Mekah kecuali untuk mengerjakan haji pada tahun berikutnya dengan syarat mereka haruslah menandatangani perjanjian yang akan berbuat kuasa selama 10 tahun. Para hadirin yang dikasihi Allah, perjanjian Hudaybiyah itu menggariskan bahawa tidak boleh ada sebarang peperangan di antara orang-orang Islam dan musyrikin Quraisy atau dengan sesiapa pun menyokong mana-mana pihak di antara mereka. Mana-mana orang Quraisy yang lari ke pihak Islam tanpa kebenaran keluarga haruslah dikembalikan semula. Tetapi mana-mana orang Islam yang lari ke pihak Quraisy tidak perlu dikembalikan. Orang-orang Islam hanyalah dibenarkan untuk tinggal selama 3 hari sahaja di Mekah apabila mengerjakan haji. Walaupun kelihatan tidak ada berat sebelah, namun Rasulullah SAW sudah nampak hikmahnya akan perjanjian itu. Baginda mengambil kesempatan itu untuk menyebarkan agama Islam dengan lebih meluas lagi. Dakwah turut dihantar sehingga ke negeri yang jauh di Rom, Parsi dan Mesir. Maka jumlah orang-orang Islam pun bertambah dan berlipat kali ganda. Namun perdamaian itu tidaklah dapat berkekalan. Masuk tahun kedua dalam perjanjian itu, orang-orang Islam telah dikhianati oleh kaum musyrikin Quraisy. Mereka telah bertindak untuk menyerang hendak orang-orang Islam pada waktu malam dan membunuh semua orang yang ada di situ dengan kejam. Maka Rasulullah SAW pun mengumpulkan sebuah kekuatan orang-orang Islam dan mereka lantas bergerak menuju ke Mekah. Tentera Islam yang kini lebih daripada 10,000 orang itu memasuki kota Mekah secara aman tanpa mendapat sebarang kemenangan. Para hadirin yang dihormati, sesampainya di kota Mekah, Rasulullah SAW pun segera memasuki Kaabah dan membersihkan kira-kira 360 buah berhala yang berada di dalamnya. Kemudian membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan katakanlah, telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Sungguhnya kebatilan itu pasti lenyap. Daripada surah Al-Isra ayat 81. Maka agama Islam pun berjaya kembali ke kota kelahirannya dan hingga kini Kota Karamah terus berkekalan menjadi kota suci bagi umat Islam dan sentiasa dan dikunjungi oleh pengikutnya dari serata dunia 8 tahun. Jadi kita sebagai umat Islam kenalah saling hormat, menghormati, tolong menolong serta kasih mengasihi antara satu sama lain supaya membina negara rahmah. Ada akal, ada fikiran, ada pangkal, ada penghujung. Terima kasih saya ucapkan sudi mendengar sampai ke penghujung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.